pandangan mata ketika solat. Kita nak pandang mana waktu solat ni? Di sana ada hadis. Pertama, keadaan berdiri. Waktu kita berdiri qiyam ni nak pandang mana? Di sana ada hadis yang dia kata melihat kedua kaki. Berdasarkan Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, isteri Nabi, dia kata annaha qalat kana an-nas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-musalli yusalli lam ya'ud basara ahadihim mawdi'a qadamai. Lam ya'du ahadahum mawdi'a qadamai. Hadis ni dhaif kerana ada seorang perawinya yang tidak dikenali, iaitu Musa bin Abdullah. Dia kata Nabi ni bila dia solat, zaman Nabi bila solat, orang yang solat di zaman Nabi, mereka tidak melarikan pandangan mereka melihat kaki. Tapi hadis ni dhaif. Susahlah waktu berdiri nak tengok kaki. Bagi orang yang slim okeylah. Bagi orang yang agak sedikit sihat dan kacak, kan? Sebab orang boroi ni dia kadang-kadang confident lebih. Kan, orang boroi dia confident, dia kata kami bukan masalah ni, kami kacak dan kami bahagia. Jadi kalau nak buat perut dia boroi sikit, dia susah nak tengok kaki. Melainkan dia kena tonggik sikitlah, kan. Mujurlah hadis ni tak sahih. Kalau tidak semua solat dalam keadaan semua tonggik punggung ke belakang, kan. Dengan Pak Imam sekalipun. Sebab Pak Imam pun boroi juga. Okey. Manakala majoriti ulama mengatakan melihat tempat sujud. Kerana di sana ada hadis. Riwayat Al-Hakim daripada Aisyah, yang mana Aisyah mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Kata Aisyah, Nabi ni bila masuk dalam Kaabah, Nabi salat, Nabi tidak pernah mengubah pandangan matanya melainkan daripada tempat dia sujud. Tetapi riwayat ini, kata Abu Hatim, riwayat yang mungkar. Kata Al-A'zami, sanadnya mungkar kerana ada perawi yang bernama Ahmad bin Isa, yang ini merupakan perawi yang lemah, yang mana dia bersendirian meriwayatkan hadis ni, maka hadis ni mungkar. Apa maksud hadis mungkar, Ustaz? Hadis mungkar ni hadis dhaif lah. Bukan mungkar tu maksud maksiat. Tengok tempat sujud pun maksiat ke, Ustaz? Itu amar makruf nahi mungkar tu lain. Ni hadis mungkar. Hadis mungkar maksudnya hadis itu tidak dikenali oleh ulama hadis, melainkan daripada jalan perawi dhaif ni seorang. Dia seorang dah lah dhaif, dia bawa hadis yang orang lain tak tahu. Mana mari hadis ni? Maksud hadis ni tak diamalkan lah. Tapi majoriti ulama pakai. Kerana mereka, asas pertimbangan mereka kata tengok tempat sujud ni boleh khusyuk dan lebih sesuai dengan keadaan. Jadi tengok tempat sujud tu eloklah berdiri tegak, mata tengok tempat sujud. Tapi saya wallahu taala alam, saya lebih setuju dengan pendapat penulis yang mengatakan waktu solat ni kita pandanglah ke mana pun, letaklah pandangan mata ke mana pun, jangan pandang ke langit dan jangan pandang kiri kanan. Nak tengok depan ke, nak tengok tempat sujud ke, tak ada masalah. Di mana yang kita letak pandangan boleh membawa lebih khusyuk, letak pandangan kat situ. So kalau kita solat kat Mekah, Ustaz, saya bila tengok Kaabah, depan mata saya Kaabah, saya rasa macam khusyuk. Tengok Kaabah, no problem. Kenapa saya kata macam tu? Kerana di sana ada bukti daripada hadis bahawasanya sahabat tidak memandang tempat sujud. Kerana sahabat kata dekat tabi'in, masa sahabat riwayat hadis, sahabat kata kami nampak Nabi ni kalau dia solat sirriyah, Nabi solat zuhur atau asar yang bacaan tak kuat, kami tahu Nabi baca. Anak murid dia bertanya, macam mana hang tahu dia baca? Kami melihat janggut Nabi bergerak-gerak. Maksud sahabat tak tengok tempat sujud. Kan? Sahabat tengok Nabi lah. Bila sahabat tengok janggut Nabi, maksudnya sahabat tak letaklah pandangan dekat tempat sujud. Sahabat tengok Nabi. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi SAW boleh nampak sahabat buat apa kat belakang dia, kat tepi belakang.
So kalau tengok tempat sujud susah kita tengok. Maksudnya Nabi gerakkan mata dia tengok. Boleh nampak. So Nabi melihat dengan hujung matanya. Tapi kenapa saya kata tengok macam ni tak boleh, macam ni tak boleh? Itu makruh lah. Kerana ada hadis yang larang. Tengok atas pun ada hadis yang larang. So tengoklah ke depan atau tempat sujud, it's okay. Okay? Boleh. Yang penting khusyuk. Dapat khusyuk. Okay. Ada yang kata melihat Kaabah, iaitu Imam Bukhari dan Imam Malik. Tapi yalah, dia kalau dekat dengan Kaabah lah. Kalau tak dekat dengan Kaabah, nak tengok mana kan? Tengoklah sejadah yang ada Kaabah. Kata saya tengok Kaabah pun, okay, saya tengok sejadah ada Kaabah pun. Okey lah kalau dapat khusyuk. Kerana salat ni yang pentingnya khusyuk tu. Yang penting khusyuk. Kalau pejam mata? Saya tak tengok langsung Ustaz, saya pejam. Pejam mata ni ada hadis larang, tapi hadis tu tak sahih. Jadi kalau pejam mata tu boleh untuk dapat khusyuk, pejam mata. Tapi kalau boleh dapat khusyuk, buka mata. Kerana salat ni Nabi tak suka kita salat dalam keadaan tak sedar diri langsung. Sebab itu ulama pun tak suka kalau kita solat dalam keadaan kita pejam mata. Kerana takut datang bahaya kita tak sedar. Kita pejam mata kan, tiba-tiba datang ular kala jengking apa kita tak nampak. Bahaya. Sebab itu ulama menyebut makruh menutup mata, melainkan untuk mendapatkan khusyuk. Okey. Boleh? Tak is okay untuk pejam mata kau nak dapatkan khusyuk. Boleh. Okey? Baik. Ketika tasyahud, tadi waktu berdiri. Waktu tasyahud, ada yang kata melihat jari tu telunjuk. Daripada Amir bin Abdullah bin Zubair, daripada ayahnya Zubair bin Awam, dia mengatakan Nabi SAW apabila bertasyahud, Nabi meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, tunjuk macam ni dengan jari telunjuknya, dan Nabi melihat tangannya itu. So Nabi tengok waktu tasyahud. Okey, hadis ini riwayat Ibn Hibban, disahihkan oleh Arnaud, disahihkan oleh ramai juga ulama. Ibn Hibban pun sahihkan, guru saya Arnaud pun sahihkan. Tetapi lafaz tambahan yang kata melihat telunjuk tu, bagi saya riwayat yang tidak sahih. Walaupun guru saya sahihkan, Arnaud sahihkan, tapi saya nilai-nilai, saya tengok tak sahih. Kerana ia hanya datang daripada majoriti anak murid Muhammad bin Ajlan tidak menyebutnya. Ni tambahan lafaz yang kata Nabi ni tengok jarinya. Yang lain tu sahih. Yang letak mengisyaratkan jari itu sahih. Tapi Nabi tengok jarinya, tambahan itu tambahan yang tidak sahih. Kerana majoriti anak murid Muhammad bin Ajlan tidak menyebutnya. Hadis ni datang daripada seorang perawi nama Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan ada ramai anak murid. Majoriti anak murid tak sebut. Hanya seorang aja yang sebut. Okey, jadi ia hanya datang dari riwayat Yahya Al-Qattan saja. Manakala Lais bin Sa'ad, Abu Khalid Al-Ahmar, Ibn Uyainah tidak meriwayatkannya daripada Ibn Ajlan. Dia periwayat tapi tak sebut Nabi tengok kat mana. Maka riwayat tambahan itu bermasalah. Okey? Nasai meriwayatkan daripada Ibnu Umar melalui jalur Ismail bin Ja'far dengan lafaz ini. Tetapi ia juga ma'lul, ia juga cacat, dhaif, kerana majoriti tidak menyebutnya, iaitu Sauri dan juga Malik. Maksud perawi-perawi yang siqah, ketika yang hebat-hebat ni, masa riwayat hadis ni tak sebut pun Nabi tengok tempat jari tu. So, melihat tempat jari tu, hadisnya tidak sahih. Habis tu Ustaz, saya dah tengok lama. Tengoklah, tak apa. Bukan haram tengok pun. Kerana memang ada mazhab yang kata tengok tempat jari tu. Nak tengok tempat lain Ustaz, saya nak tengok tempat sujud pun okey. Kerana ada keluasan dalam masalah ni. Oleh itu kata Ibn Abdul Bar, tengok Ibn Abdul Bar, ini ulama hadis daripada Andalus, daripada Spain. Dia kata hadza kulluhu tahdidun lam yathbut bihi athar. Dia kata meletakkan had mesti tengok jari ataupun sunat, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Walaysa biwajib fin nazar, dan bukan wajib pun, dia kata. Wa man nadhara ila mawdi'i sujudihi kana aslam lahu. Kalau tengok tempat sujud lebih selamat untuk dia.
wa ab'ad minal ishtighar bighairi salatihi insya-Allah wa billahi taufik. Dia kata kalau tengok tempat sujud tu lebih selamat dan lebih dekat, lebih jauh daripada dia ni sibuk dengan benda lain selain daripada solat. Satgi bila tengok jari dia kata tengok panjang pula aku ni. Itu pendapat dia lah. Bagi perempuan ada terlaku tak nampak kan. Tapi dia kata kalau mungkin tengok jari ni akan terfikir benda lain daripada solat. Duk tengok kuku, duk tengok jari, kata banyak juga bulu aku ni. So dia, itu pandangan dia lah. Dia kata tengok tempat sujud. Tapi saya wallahu ta'ala alam, selagi mana tidak ada hadis yang sahih, so kita tengoklah tempat sujud ataupun tengok jari, kita beri peluang. Yang penting khusyuk. Baik. Dalil lemah hadis yang menentukan pandangan ni, hadis yang menghadkan pandangan nak tengok mana ni, Ali bin Syaiban, dia ni daripada rombongan yang datang pada luar Madinah. Dia kata, kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang daripada luar Madinah, kami datang kat Nabi, fabaya'nahu. Kami bai'ah kat Nabi, nak setia dengan Nabi masuk Islam. Wa sallaina khalfahu. Dan Nabi, kami semayang belakang Nabi. Falamaha bi muakhiri 'ainihi rajulan la yuqimu salatahu, ya'ni salbahu fi ruku' was sujud. Nabi jadi imam, Nabi tengok di hujung saf, Nabi pandang dengan hujung pandangan matanya, Nabi tengok ada seorang daripada kalangan kami ni yang salat bersama dengan Nabi pada waktu tu, dia tidak menyempurnakan rukuk dengan betul dan sujud dengan betul. Maksud solat dia tak sah, sujud tak betul, rukuk tak betul. Maka Nabi SAW bila selesai salat, Nabi kata, ya ma'syaral muslimin, la salata liman la yuqima sulbahu fir ruku' was sujud. Dengan sanad yang sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi kata, wahai orang Islam, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan ataupun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. So Nabi nampak, kalau Nabi tengok tempat sujud, mana Nabi nampak. Okey? Baik. Dan juga sahabat melihat janggut Nabi bergerak-gerak.